Salah satu cerita dia ialah tentera Rusia pergi satu kubur wali tu, kemudian keluarlah dragon warna hijau makan semua tentera Rusia. Bukanlah kita kata dia tak, apa yang mustahil Allah boleh buat. Kita kata memang Allah boleh buat. Tapi kalau makan tentera Rusia sebanyak tu, takkanlah tak ada gambar orang ambil ke? Yang hang seorang saja tahu cerita tu. Tentera Rusia yang kena makan tu tak ada. Ini tengok Godzilla ke apa? Tapi mentaliti orang-orang bertarikat, bukan adalah orang tarikat yang okey, hak okey tu janganlah marah. Kita cerita hak superstitious mentality ni, yang khurafat macam ni. Dia kata nak karamah. Allah kalau kendaki boleh berlaku. Apa yang peliknya? Sampai ke sudah. Kan? Macam tu. Kalau kita orang abang kata, kemarin Ultraman menyerang Masjid Alwi. Siapa tengok? Saya tengok. Dia main kat belah belakang. Lepas tu ada raksasa. Kita kata, hang ni mengarut jadi Tok Bilal. Apa buat cerita ni? Contohlah kan. Dia kata, apa mufti tak percaya? Kalau Allah kendaki, Ultraman boleh menentang raksasa. Memanglah. Tapi kalau hang nak kira Allah kendaki, semua benda boleh berlaku. Tetapi benda tu tak berlaku. Khayalan, khurafat, karut marut, dragon lawan lah apa. Kalau Tok Bilal pergi habaq macam tu, kita marah tu Ibad. Ni bila ketua tarikat habaq anak murid semua, Masya Allah, Masya Allah. Takkan hang tak tanya, tak ada siapa snap gambar dragon tu? Tentera Rusia yang punya banyak tu, tak ada ke siapa ambil gambar yang kena makan dengan dragon tu? Tapi oleh kerana depa buat keputusan untuk menerima syekh depa, apapun cerita depa akan terima. Cult orang putih kata. Dan inilah tujuan kedatangan Islam. Dia bersihkan akal kita daripada karut marut. Orang dulu karut marut. Bila berlaku kematian, berlaku gerhana, orang kata apa, meninggal anak Ibrahim, anak Nabi, berlaku gerhana, oh tengok matahari, bulan semua berduka cita. Tapi Nabi buang ajaran itu. Nabi kata ini ayat Allah, tak ada kaitan. Nabi tak kata, yalah kalau Allah kendaki boleh berlaku. Kalau macam tu, semua cerita karut dalam dunia ni semua tak akan jadi karut. Kalau Allah kehendaki boleh berlaku. Satu orang main habaq kat kita. Dia kata, aku tak nampak hang kemarin pergi mana? Hang tak main? Lah, kemarin saya pergi umrah. Ha? Oh, baru balik ni. Tapi kemarin dulu aku jumpa hang ada. Kemarin dulu tak pergi lagi. Pergi bila? Pergi pagi tadi. Pagi kemarin. Balik malam. Hampir apa? Pergi lah. Kapal terbang pun ambil masa 7 jam. Kalau Allah kendaki, boleh berlaku. Dia kata. Jam kita. Saya tak nafikan karamah. Saya tak nafikan karamah. Tetapi kalau itu dijadikan argumen yang akhirnya akan melanggar segala kenormalan hidup. Sebab itu bila datang agama, hadis Nabi, hatta hadis Nabi,
kita, dia tanya, hadis ni rawi dia siapa? Sammu lana rijalakum, bagi tahu kepada kami siapa rawi kamu. Kata Muhammad ibn Sirin, inna hadzal ilm dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini, ilmu ini agama. Kamu kena tengok daripada siapa kamu ambil agama kamu. Sammu lana rijalakum, bagi tahu pada kami siapa rawi kamu. Tu yang saya duk sebut. Nuh al-Jami' Abu Maryam, terkenal, saleh, kaki semayang, kuat solat semua, tapi dihukum pendusta. Sebab apa? Dia dusta. Dia tengok orang korang baca Quran, dia buat hadis fadilat baca Quran, dia pendusta. Dia termasuk dari maksud hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta pada aku dengan sengaja, siap tempat duduk dia dalam neraka. Bukan tak saleh, saleh. Sebahagian para perawi saleh, tapi hadisnya tak sahih. Sebab tak kuat ingatan dia. Sebab itu hadis tu dia kata mattasala, hadis sahih tu dia kata mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha min ghairi syadzin wala illah. Mattasala sanaduhu, apa yang bersambung sanadnya. Kena sambung, rawi ke rawi kena tahu. Fulan dengan fulan kena jumpa. Tak boleh kata aku memang tak jumpa dia, tapi kami telah bermimpi berjumpa. Tak boleh. Sebab itu para ulama hadis, Imam Ahmad keluar daripada negeri dia, pergi ke Yaman, pergi mengambil hadis, pergi ke satu tempat ke satu tempat. Al-Bukhari keluar, pergi kerana untuk melakukan ittisalus sanad, supaya sanad berjumpa. Tak boleh duduk. Zaman dulu tak ada call-call semua, tak ada. Hang kena pergi jumpa dia, dengar dia sendiri, melihat dia yang meriwayatkan, dan dia juga mesti bersambung dengan rawi yang sebelum daripadanya, dan demikianlah seterusnya sehingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin, dengan dinakalkan rawi yang adil dan dhabit, ila muntaha, dan sehingga penyudah sanad. Bukan saja rawi itu adil. Adil maksudnya tak bohong, tak apa, baik, saleh, tapi dhabit maksudnya tak lupa, tak silap, tak cuai pada catatan dia, sehingga ke akhir sanad. Kemudian tidak boleh syadz, tak boleh syadz, dia tak boleh bercanggah dengan apa yang ada dalam Quran, dengan hadis-hadis yang lebih sahih. Tak boleh ada illah, tak boleh ada cacat yang tersembunyi. Yang ni ada bab yang panjang, alul hadis tahu kecacatan riwayat. Punyalah teruk kitab hadis, kempara hadis, ilmu rijal, Al-Mizzi, Ibn Hajar Al-Asqalani, sebelum tu Al-Zahabi, semua ulama-ulama hadis tulis kitab. Semua tak terpakai. Mimpi tengok hadis, cahaya keluar, kita tahu sahih tak sahih. Kalau macam tu semua geng tarekat senang. Kita awak keluar mai hadis, dia kata mai hadis, kita kata hadis tak sahih. Saya dah tengok tadi, nampak satu cahaya keluar, sahih. Runtuh tak runtuh agama? Runtuh.